إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha barisan pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah pada pagi ini. Kita masih lagi dapat bersama-sama diizinkan oleh Allah untuk solat maghrib, solat subuh secara berjemaah, dan juga dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita mula pada muka surat yang ke-59, iaitu pada ayat yang ke-67 daripada suratul Furqan, insya-Allah. Ayat yang ke-67 daripada suratul Furqan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. والذين إذا أنفقوا. Mad jaiz munfasil, kita baca dengan 4 harakat tuan-tuan. Mad jaiz munfasil ni apabila huruf mad
sama ada alif atau waw atau ya bertemu dengan hamzah yang berbaris, tak kira lah hamzah tu bagi atas atau bagi depan atau bagi bawah dalam dua perkataan. Seumpama iza anfaqu ni, dua perkataan, maka dia hukum dia mad jaiz munfasil. Ada satu lagi mad wajib muttasil. Jadi orang selalu keliru. Adalah orang yang bagikan kaedah, kata dia nak kenal mad jaiz munfasil ni, hamzah yang di hadapan tanda mad tu dia duduk atas rumah alif. Kalau hamzah tak ada rumah, tak ada alif, itu mad wajib muttasil, kata dia. Boleh pakailah, boleh pakai insya-Allah. Jadi di sini kita baca 4 harakat. Idza anfaqu, nun mati jumpa dengan fa. Yang ini ikhfa hakiki. Kita baca dengan sembunyikan bunyi nun dan nun mati itu ke dalam huruf fa dengan dengung 2 harakat. Anfaqu, lam yusrifu, mim mati bertemu dengan ya. Ini izhar syafawi. Kita dah banyak kali sebutkan setiap mim yang mati apabila bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka hukum dia izhar syafawi. Tak payah dengung. Dengung 2 je, iaitu mim mati bertemu dengan ba dan mim mati bertemu dengan mim. Selain daripada itu semuanya kita baca dengan izhar. Lam yusrifu wa lam yaqturu, sama dengan lam yusrifu. Lam yaqturu sama. Mim mati bertemu dengan ya. Yaqturu, qaf qalqalah sughra, yaqturu. Wa kana baina dzalika qawaman, jadi qawama man iwad. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Betul lebih kurang insya-Allah. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok pula dari sudut tafsiran insya-Allah. Dan mereka itu apabila membelanjakan hartanya tidaklah membazir dan tidak pula loket, yakni kedekut, malahan pertengahan sahaja antara keduanya. Jadi sebelum kita pergi jauh tuan-tuan, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Kita masih lagi membincangkan tentang ciri-ciri sifat-sifat ibadur rahman, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah itu. Dalam suratul Furqan ini, di antara sifat ibadur rahman ini iaitu mereka membelanjakan hartanya tidak membazir dan tidak kedekut, tengah-tengah. Mereka bukanlah dari golongan membazir semasa mengeluarkan harta dan tidak pula berlebih-lebihan hanya sekadar yang perlu apabila mereka berbelanja, tetapi tidak pula loket atau bakhil terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang yang mereka tanggung nafkahnya. Mereka memberi nafkah dan berbelanja secara sederhana. Ini adalah suatu cara yang baik sekali, kerana sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan dan sederhana. Jadi satu lagi sifat, ini sifat yang kelima, sifat ibadur rahman ini, bila dia berbelanja, dia tidak membazir, lam yusrifu wa lam yaqturu, dan tidak pula kedekut. Jadi dalam ayat ni guna perkataan yusrifu. Dia tak gunakan perkataan lam yabkhulu kan. Lam yabkhulu. Bakhil, perkataan bakhil tak gunakan di sini. Digunakan israf. Yusrifu ni maknanya tuan-tuan, sebenarnya melampaui batas, melebihi kadar. Yusrif ni sebenarnya maksud dia. Maknanya kita apa? Kalau kita tengok betul-betul, teliti betul-betul, melebihi kadar ni maksudnya
dia bukan satu keperluan. Melampau-lampau. Yusri ni melampau-lampau. Dia ada beza sikit dengan boros lah, dengan membazir. Membazir ni, kita ambil barang yang tak perlu. Belanja, membeli, mengeluarkan harta untuk mendapatkan sesuatu yang tak perlu. Tu membazir ni semua. Kan, membazir. Satu lagi melampaui batas, melampau-lampau, berlebih-lebihan. Istilahnya berlebih-lebihan. Israf ni, Yusri pun ni berlebih-lebihan. Barang tu perlu, tapi berbelanja secara berlebih-lebihan. Contoh, baju. Kita perlu baju. Kan? Tapi beli baju, boleh baju mahal-mahal pun RM50, RM60. Beli baju standard sampai RM300 lain. RM300 solai. RM300 solai. Itu perbelanjaan yang melampau-lampau. Membazir ni, kita beli barang yang kita tak perlu. Mengeluarkan harta untuk dapatkan benda yang tak perlu. Itu pembaziran. Tapi berlebih-lebihan ni, benda itu kita perlu. Tapi perbelanjaan tu melampau. Baju cukup dah RM70, RM80. Solai baju dah. Baju RM500, RM800. Dia buat apa sampai RM800 baju? Kan? Itu makna israf tu sebenarnya. Jadi orang ibadur rahman ni, dia tak melampau-lampau dan dia tak kerekut. Dia pertengahan. Itulah sifat ibadur rahman. Tak berlebih-lebihan dan dia tidak kerekut. Dia pertengahan. Dalam bab perbelanjaan nafkah ni. Jadi berlebih-lebih pun tak, kerekut pun tak. Dua-dua ni sifat yang tidak patut ada kepada seorang yang beriman. Berlebihan. Kedua, kedekut. Kedekut ni Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi banyak sebut tentang keburukan sifat kedekut ni kan. Antaranya Nabi pernah sebut kepada Zubair ibn Awwam. Kan? Nabi pernah ingatkan Zubair ibn Awwam, katanya, hai Zubair, kunci rezeki hamba ni, kata Nabi. Mafhum hadis tu. Kata Nabi, hai Zubair, kunci rezeki hamba ni terletak di arasy Allah. Allah Ta'ala beri kita rezeki ikut nafkah, sekadar nafkah kita. Siapa yang membanyakkan pemberian pada orang lain, Allah Ta'ala akan banyak memberi pada dia. Siapa yang sikit bagi orang lain, Allah Ta'ala akan sedikitkan pemberian bagi dia. Sikitkan pemberian bagi dia. Jadi rezeki kita ni tuan-tuan, insya-Allah, kalau kita ni ada rezeki, kita banyak bagi ke orang, kita akan dapat balik. Banyak dapat. Allah Ta'ala punya bagi. Tapi kita ni jadi sikit bagi orang, sedikitlah kita dapat. Itu yang Nabi pesan kepada Zubair ibn Awwam. Kan ada banyak lagi hadis yang menyebutkan, wahai pun Nabi sebut, takutilah kamu sifat kedekut ini, kata dia. Kerana kedekut inilah yang membinasakan orang-orang terdahulu. Sehingga mereka menumpahkan darah, berbunuh-bunuh sama sendiri. Dan sampai mereka menghalalkan apa yang Tuhan haramkan. Jadi buruk sifat kedekut ni. Sifat kedekut ni. Kita tengok tuan-tuan, tafsiran dalam tafsir di hadapan saya ni, tafsir Muni. Disebutkan di sini, kata dia, bersikap adil, pertengahan dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan dan sifat kikir. Itu di antara saranan agama pada kita. Hal ini adalah landasan dasar ekonomi dan landasan infak dalam Islam. Jaga harta kita, berbelanja dengan kita infak. Imam Ahmad sebut dalam sebuah hadis, an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min fiqhi ar-rajuli qasduhu fi ma'ishatihi. Kata Abu Darda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda di antara tanda kecerdikan, kefahaman seseorang itu, iaitu dia sederhana dalam penghidupannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dia pandai menguruskan kehidupannya. Dia bersederhana dalam kehidupannya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alami man iqtasad
Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjadi miskin orang yang bersederhana. Orang yang sederhana hidup, dia tak akan jadi miskin. Yang jadi apa kedana ni yang membazir, yang berlebih-lebihan, berbelanja tak ingat dunia, akhir jadi apa kedana. Kerana gagal mengawal hartanya dengan baik. Jadi sebab itulah kita jumpa dalam hadis-hadis banyak cerita tentang Allah Ta'ala, Nabi menyuruh kita supaya bersifat sederhana dalam keadaan tidak menjadi seorang yang kedekut. Kan? Dan ada kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar di sini. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang-orang yang kedekut ni, dia tidak akan terlepas daripada salah satu dari 7 kemungkinan. Ada 7 kemungkinan orang yang kedekut ni. Satu, Allah hantar pada dia penguasa yang zalim, pemerintah yang zalim, lalu pemerintahnya akan merampas hartanya, akan memusnah, membinasakan harta dia. Buat macam-macam cara, akhirnya kurang hartanya oleh pemerintah yang zalim, orang kedekut. Atau yang kedua, Allah akan menimpakan ke atasnya bencana dunia, seperti berlaku kecurian, kebakaran, banjir, tanah runtuh. Akan berlaku begini bila orang jadi bakil. Kita pun tak tahulah kan. Sama ada Allah Ta'ala hari ni bagi banjir hari ni sebab kita kedekut. Nampak orang Malaysia elok, nampak yang bagi lah. Kan? Setakat inilah. Bila berlaku bencana ni kita tengok sumbangan daripada orang ramai, banyak. Daripada luar, daripada negeri lain, banyak kan. Jadi nak korban hari ni berlaku banjir sebab kita kedekut pun kita tak boleh cakap. Tapi yang mengherankan tu, bila berlaku banjir ni jadi sebab pula jadi punya asbab kepada pertelingkahan. Itu yang sepelik tu, ya Allah ya Tuhanku. Dia menafsirkan banjir tu. Manusia ni suka kan, dia suka tafsir banjir tu. Kan? Orang ni cakap banjir ni bencana alam. Cik Mekah banjir tu dia. Datang Ustaz Nakibai lah Ustaz tu. Kita sepatut banjir ni, kita muhasabah diri. Ni Ustaz cakap macam ni pula, kata dia. Dia dah memang orang itu pula. Kan? Jadi asbab pula bertelingkah semua sendiri. Sebenarnya banjir ni bencana alam. Kau apa ni balak daripada Allah Ta'ala kau. Satu hakikat yang kita boleh tolak. Apa atas dasar apa pun banjir ni datang. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu je orang kita. Ini jadi bergaduh-gaduh lah. Bergamuk pula. Awak ni tafsir macam ni. Awak tafsir macam ni. Tinggallah benda tu. Kan? Hakikat dia sama ada banjir datang kerana kesalahan kita sebagai balak, ataupun kerana bencana alam apa bodoh sebab pun. Satu je. Memang dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia ni boleh muhasabah diri lah. Kan? Tak payahlah kita nak bergamuk je. Masing-masing nak ngoyak ni jahat. Kan? Bergaduh-gaduh pula dia sebab banjir. Tak payahlah. Kan? Tolong orang banjir tu lagi elok. Kemudian, ketika kata Sayyidina Abu Bakar, selepas dia meninggal, hartanya akan diwarisi orang yang menggunakannya kepada jalan maksiat. Kok dia kedekut. Tadi yang kedua kan, Allah Ta'ala hantarkan bencana. Yang ketiga, lepas dia meninggal, gotor-gotor tu akan diwarisi oleh orang yang orang tu gunakan harta tu untuk jalan kemungkaran. Dapat saham lah dia. Yang keempat, Allah akan timpakan kepada dia penyakit yang berpanjangan. Sehingga akhirnya dia terpaksa ambil duit yang harta yang dia kedekut tu belanjakan untuk penyakit dia. Yang kelima, dia simpan harta dia tu pada satu tempat, akhirnya dia lupa kat mana dia simpan harta tu. Ada budak macam tu ya. Dia simpan harta tu, lepas tu dia tak tahu simpan kat mana harta tu. Kalau orang dulu suka tanam lah harta. Tanam kat mana-mana pun. Mana nak di bumi tanam tadi kan.
Ni atau mungkin dia simpan bagi ke orangnya, menarik orangnya, orang tu banyak. Lepas tu tak tahu siapa simpan itu. Hilang itu. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, dia buat bangunan di atas kawasan yang rosak, tanah rosak. Lepas tu kotor tu pun hilang. Datang banjir sekali rosak, habis. Ataupun bencana alam ni tanah runtuh, habis. Bangunan yang dia buat. Kata senang bakar. Ataupun yang ketujuh, Allah meninggikan syahwat bakhilnya. Dia makan kedekut sehingga akhirnya dia musnah kerana sifat kedekut tu. Kedekut yang tak amat sangat, orang menyampah, orang tak peduli dia, berlaku kesalahan berbagai sebagainya, orang tinggal dia. Akhirnya dia musnah dengan sifat kedekutnya. Jadi itu di antara 7 kemungkinan-kemungkinan yang akan diterima oleh orang yang bersifat bakhil. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi janganlah kedekut kan. Ibadur Rahman ni, dia tidak membazir, berlebih-lebihan dan dia tidak kedekut. Dia pertengahan. Kata Yazid bin Habib, itulah sifat para sahabat Nabi. Mereka tidak makan makanan kerana hendak bersedap-sedap dengan yang enak-enak. Dan bukan berpakaian yang cantik-cantik. Tetapi mereka makan hanya sekadar menghilangkan lapar, supaya kuat beribadat kepada Tuhan dan berpakaian untuk menutup aurat dan menahan badan dari panas dan sejuk. Ini kono kita ni. Kan kita kalau makan, jangan cakap lah. Selagi kita sehat, kan. Bujur lalu melintang patah kita. Apa yang datang? Dulu takut makan kambing, darah tinggi. Sekarang ni orang heran nak saya semua makan kambing. Dulu zaman-zaman saya dulu, orang tua yang makan kambing sat. Kenapa tak makan cik? Tak boleh, darah tinggi dia. Pensan kan. Orang tua zaman saya masa saya muda. Saya ni saya jadi orang tua lah. Lain nak orang tua Ada kambing tinggal ayam. Tak laku. Kan? Balik kan? Orang kuih. Jadi apa mana yang sedap kita makan. Ini kita lah. Kan? Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu tak lah. Dia sekadar. Kalau pakai pun sekadar-sekadarnya lah. Kita pakai ni kita mungkin sekadar-sekadar lah. Pakai ni kita tutup auratnya. Tapi makan ni kita ni lain ni selera tajamnya. Kan? Jadi ni nak cerita Ibadur Rahman tu. Jadi hamba kepada Ibadur Rahman tu. Susah tuan-tuan kan? Jadi macam ni susah. Zuhudnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Makan sekadar untuk hilangkan lapar. Tapi kita makan bukan nak hilangkan lapar. Tak lapar baru kita makan. Dah makan kita orang dulu makan sekadar menghilangkan lapar. Dah lapar baru nak makan. Kita tak lapar pun kita makan. Dah makan tak berhenti-berhenti pula tu. Dah lama dah lapar tu hilang, tapi masih lagi makan. Kan? Sampai kadang sosaknya, tak ada napih, tak ada ruang nak perut ni nak bernapih. Itu kita lah. Jadi susah nak jadi Ibadur Rahman ni sebenarnya. Dalam berpakaian, okeylah kita kan. Jadi itu nak pernah belajar lah, banyak-banyak emposo lah. Kan? 7 hari Allah Ta'ala beri kita nikmat makan, bagi-bagilah. 2 hari tu ambil lah untuk kita poso. Supaya kita sihat. Puasa ni sihat. Sumu tasihu dalam hadis Nabi. Kamu puasa lah, nescaya kamu akan sihat. Jadi eloklah susun itu. Hari Senin puasa, masuk kambing, ayam, masuk kailan, ke masjid, masuk segala-gala. Senin tu kita berhenti Selasa. Bagi perut rehat jap. Bagi buang benda-benda yang tak perlu. Selasa, Rabu. 2 hari. Kita berhenti Isnin, kita makan Selasa, Rabu. Selasa, Rabu, kami berhenti. Buang yang Selasa, Rabu itu kumpul. Kumpul balik Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Isnin berhenti lagi. Jadi badan sempit lah, nyahan, perkara-perkara tak perlu lah. Sebab tu orang yang berpuasa ni, mengamalkan puasa ni, dia sihat insyaAllah. Sahabat-sahabat Nabi, masa porang Ramadan, masa porang berpuasa. Kan, itu yang hebatnya tu. Jadi itu yang kita nak tiru tu insya-Allah, mudah-mudahan. Itu ayat yang ke-67 tuan-tuan. Ayat 68 ni sifat yang ke-6 pula ni.
Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain dan tidak pula membunuh nyawa yang dilarang oleh Allah melainkan dengan kebenaran, dan tidak pula mereka itu berzina, dan siapa yang melakukan demikian akan mendapat dosa, yakni hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang keenam ibadur rahman, iaitu ibadur rahman ni menjauhi syirik. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk lain, apapun makhluk lain sebagai Tuhan, sebagai sembahan dia. Tapi dia benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ibadur rahman yang keenam. Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa-dosa lain Allah ampunkan, tapi dosa syirik tidak diampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tak mengampunkan dosa syirik ni, dosa selain daripada syirik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkannya selagi belum sampai nyawa kita di kerongkok. Ini sifat yang keenam bagi ibadur rahman diceritakan. Mereka itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak melakukan pembunuhan dan tidak pula membunuh nyawa yang dilarang oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Tak syirikkan Allah. Yang kedua, mereka ni tak bunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan, melainkan dengan kebenaran. Maknanya kebenaran ni ada pembunuhan, membunuh jiwa yang Islam izinkan. Kan? Yang Islam izinkan. Antaranya disebutkan di sini, tidak melakukan pembunuhan terhadap diri atau nyawa manusia dengan tidak ada hak atau kebenaran melakukannya, kecuali jika syarak membenarkannya. Jadi makna ada yang agama benarkan dilakukan pembunuhan. Bunuh siapa ni? Iaitu yang seperti hukum bunuh kepada orang yang murtad sesudah Islam. Ini memang boleh. Dalam Islam ada kan hadis Nabi sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya, dia jadi murtad, maka hendaklah bunuh dia. Bunuh dia. Satu. Kedua, berzina sesudah muhsan, dah kahwin. Perempuan yang dah berkahwin, laki kali dah berkahwin, dia bantai berzina, maka orang ini direjam sampai mati. Kan? Itu jelas dalam Al-Quran kan, sebut dalam awal-awal dari Suratul Nur, cerita tentang az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw, panjang ayat tu dibahas oleh ulama. Jadi orang yang dah berkahwin, dia berzina, ni hukumannya rejam sampai mati, balik dengan batu. Manakala orang yang tak berkahwin lagi, zina, dia kenakan sebat 100 kali. Itu. Jadi kita bincang ni, zina yang dah kahwin, dia boleh dibunuh dalam Islam. Kemudian meninggalkan sembahyang dengan mengingkari wajibnya. Orang yang tinggalkan sembahyang, tapi jangan pukul rata dulu, ada di belakang tu yang dia mengingkari wajibnya, ini dibunuh. Kalau orang tinggal sembahyang sebab malas tu jangan bunuh. Kang mat, ramai mati kang. Tak ada orang teman serembau orang. Ni semua tak sembahyang. Bunuh. Tinggallah 2-3 biji rumah yang sembahyang. Ni orang yang, siapa yang boleh dibunuh ni? Orang yang dia tak sembahyang, dia tinggalkan sembahyang dalam keadaan dia kata sembahyang tak wajib dah. Tak payah sembahyang dah, tak wajib. Siapa orang bahar wajib? Orang ini boleh dibunuh. Dan membunuh orang tanpa hak. Ini orang yang bunuh orang, kisah lah. Dia boleh dibunuh balik. Kan? Itu saja pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Jadi ibadur rahman ni dia tak syirikkan Allah dan dia tak membunuh orang.
kecuali pembunuhan yang ni, yang diharuskan oleh syarak. Wala yaznun, dan ibadur rahman ni pula sekali-kali tidak melakukan zina. Tak melakukan zina. 3 ni dosa besar semua ni. Syirik kepada Allah, membunuh nyawa orang, kemudian berzina. 3-3 ni merupakan dosa-dosa yang besar. Satu, kaitan dengan hak Allah, iaitu mensyirikkan Tuhan. Tak layak kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Kedua, kaitan dengan manusia kan. Kemusnahan kepada manusia, iaitu membunuh nyawa dan kehormatan. Membunuh kehormatan. Yaznun bila berzina. Jadi ibadur rahman ni tak ada kat dia benda-benda macam ni. Tak ada kat dia macam ni. Tidak melakukan perbuatan keji yang melibatkan pencerobohan kemaluan. Mengikut sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, katanya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar? Jawab baginda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau adakan sekutu bagi Allah sedangkan dia yang menjadikan engkau. Sahabat tanya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Allah jawab, kau mensyirikkan Tuhan. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawabnya, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau bunuh anak engkau kerana takut dia berkongsi makan bersama engkau. Bunuh anak sebab takut kongsi makan. Kita tak sampailah bunuh anak kan. Tapi kita takut hari ni. Hari ni anak-anak kita takut beranak ramai. Sebab apa? Nanti macam mana nak bagi makan? Yelah, walaupun sekarang ni banyak perubatan moden yang boleh menghalang daripada beranak, okeylah. Benda-benda tu diharuskan oleh agama. Tapi bila diletakkan satu kefahaman dalam akal kita ni, anak tak boleh ramai, nanti susah nak beri makan, itu i'tiqad yang salah. Sebab bukan kita yang beri makan anak kita. Kita yang sendiri, kita yang makan ni pun bukan kita yang cari. Semua ya Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang bagi kamu makan dan anak-anak kamu tu kami bagi makan, kata Allah. Bukan kamu makan. Kalau tak nak ramai anak, hari ni orang buat macam-macam perubatan moden menghalang. Ikek lah, apa semua-semua lah yang diharuskan. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai letakkan dalam pemikiran ni, tak payah anaknya, kalau anak ramai so payah nak beri makan. Dia rasa dia yang beri makan anak dia. Padahal tu gaji bagi ibu-ibu. Tu. Dulu orang kampung dulu, gotah 2 ekar, tapi anak 5 boleh. Semua anak yang masuk universiti, semua berjaya. Dia sebut keyakinan tadi. Gotah 2 ekar, anak 5 boleh. Semua anak yang lebih. Kan, kita hari ni bergaji semua. Banyak duit. Tapi takut. Tak tahulah apa perkiraan kita. Kita duk rasa kita yang bagi makan anak-anak kita. Allah Ta'ala sebut, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami beri kamu makan dan anak-anak kamu tu kami juga yang beri makan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Tuhan yang bagi rezeki. Wa yaqdir. Tuhan juga yang sempitkan rezeki. Bukan kita yang cari rezeki, tentukan rezeki kita sendiri. Jadi ibadur rahman tu, dia tak bunuh anak kerana takut berkongsi makan. Kemudian sahabat tanya lagi. Jawabnya, antuzaniya khalilata jari. Engkau berzina dengan isteri jiran. Berzina itu satu cerita lah. Jiran pula. Ni pun tak ada berlaku zaman kita ni kan. Tapi kalau berlaku, inilah setahu perzinaan ke so jiran sebelah. Berlaku tak? Berlaku kan. Tak payah sebut tompek lah. Sebab kawan saya bertemu kamu, mau berlaku. Di Felda lah. Di Felda. Kawan itu pergi motong pukul 5 pagi. Dia sebelahnya merangkak masuk ke rumah kawan tu. Pukul 5 pagi kawan pergi motong. Orang Felda ni dia rajin.
Biasa orang motong kotah lepas subuh. Ini sebelum subuh motong kotah. Berlima dah pergi kebun. Dah kahwin kan motong sekali lagi lepas subuh tu. Nak dapat lebih sikit. Jadi pukul 5 suami dia pergi motong. Orang sebelah rumah datang rumah. Tu berlaku tuan. Dan Nabi sebut ini di antara dosa-dosa besar ni. Perbuatan yang keji. Berzina, kita berzina dengan isteri kawan. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dengan ayat ini Allah menolak kemungkinan orang-orang mukmin yang disebutkan sifat-sifatnya itu daripada melakukan perbuatan zina yang keji itu. Ayat ini turun nak beritahu ini bukan sifat-sifat ibadur rahman. Kalau zaman jahiliah ni biasa kan perzinaan. Mereka yang baik laku dengan sesamanya itu, ditambah pula dengan warak orangnya beribadat pada malam hari dan takut kepada seksa Allah. Apalagi untuk melakukan zina. Semua perbuatan yang begini jelas sekali menunjukkan tentang perbezaan di antara pekerti orang-orang mukmin dengan pekerti orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa itu. Ayat ini turun menyindir sebenarnya. Menyindir orang-orang Quraisy ketika itu kan. Allah Ta'ala sebut ibadur rahman ni dia tidak menyekutukan Allah, sedang kafir Quraisy menyekutukan Tuhan. Sindir tu. Dia tak bunuh orang, sedang kafir Quraisy cuma suka bunuh orang. Dia tak berzina, kafir Quraisy berzina. Jadi macam sindiran kepada orang-orang musyrik. Seolah-olah maksud kata-kata Tuhan itu begini. Hamba-hamba Tuhan yang pengasih itu ialah mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, sedangkan kamu menyekutukan Allah. Mereka tidak membunuh nyawa yang dilarang melakukannya, sedangkan kamu membunuh anak-anak kamu dengan menanam hidup-hidup. Dan mereka tidak berzina, sedangkan kamu melakukan zina. Ayat ini seolah-olah begitu, tembak, sindir orang-orang musyrik Mekah pada Quraisy Mekah pada ketika itu, tuan-tuan. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahawasanya orang-orang yang telah menyekutukan Tuhan itu telah melakukan pembunuhan, maka semakin banyak lagi yang melakukan pembunuhan. Dan mereka ada melakukan zina, maka semakin banyak yang berbuat zina. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, sesungguhnya apa yang Tuhan katakan dan serukan itu adalah baik. Selama ni wahai Muhammad, kau buat, kau cakap semua betul. Kalaulah boleh Tuhan beritahukanlah apa yang kami lakukan itu menjadi kafarah, penembus dosa. Maka turunlah ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sampai akhir. Ya, ada orang musyrik jumpa Nabi, kau cakap Muhammad yang kau suruh semua betul selama ni. Ada tak bondo-bondo? Ada tak sesuatu yang boleh kau beritahu yang boleh jadi kafarah? Penebus dosa yang kami lakukan ni. Turun ayat walladzina la yad'una ma'allah sampai akhir. Ayat yang menyuruh supaya jangan syirik kepada Allah, jangan membunuh, jangan berzina. Kata Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair bahawasanya ayat ini telah diturunkan untuk ditujukan kepada seseorang yang bernama Wahsy yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Itu pendapat daripada Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan demikian akan mendapat dosa, hukuman. Athama dosa. Yakni siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang telah terdahulu sebutannya itu di akhirat nanti akan menerima hukumannya. Setengah kaul menyebutkan lafaz athama ialah nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa al-ghayyu, kejahatan, dan atham, dosa, nama dua buah perigi yang mengalir air nanah dari penduduk neraka ke dalam. Jadi kalau tuan-tuan tengok hadis, perkataan ghayyu tu kejahatan, al-atham ni ismun tu dosa. Ada riwayat mengatakan dua benda ni adalah nama dua buah perigi, yang mana dalam perigi ni mengalir air nanah dari penduduk neraka. Jadi penduduk neraka yang diazab, diseksa tu, darah nanah tu semua mengalir masuk dalam al-ghayyu, dalam perigi ghayyu ni, dan juga masuk dalam telaga
al-asam. Itu satu riwayat. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kepadanya akan dilipat gandakan seksaan pada hari kiamat dan akan kekal di sana dalam keadaan yang terhina. Sebabnya dilipat gandakan seksaan pada hari kiamat dan akan kekal di sana dalam kehinaan kerana orang yang syirik apabila melakukan maksiat dilipat gandakan seksanya disebabkan syirik dan seksaan disebabkan maksiat. Jadi orang yang buat syirik ni, dia buat maksiat sebenarnya kan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah azab. Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan azab sebagai balasan terhadap apa yang dia lakukan. Wala apa ayat tu? Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Di samping itu ia akan menderita penghinaan. Maka bercampurlah antara seksaan-seksaan jasmani dan rohani sebagai seksaan yang kekal. Dalam neraka, badan sakit, fizikal sakit, rohani pun sakit. Fizikal sakit, dibakar, sebagainya, disobat, belasah. Rohani kerana malu, maruah, jatuh, sebagainya. Jadi penghinaan ini kekal kepada penduduk neraka ni. Pada penduduk neraka. Itulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang melakukan kejahatan apabila dia dimasukkan dalam neraka. Tapi kita ni dalam pahaman kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, orang yang asalkan dia tubuh iman, tak pernah mensyirikkan Allah, dia tidak kekal dalam neraka. Dia diazab tapi dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mensyirikkan Tuhan, kufur, yang kafir dengan Allah, orang ini yang mendapat azab kekal. Jasmaninya sakit, rohaninya pun sakit. Jasmaninya sakit, rohaninya pun sakit. Itu yang disebut sebagai yang khalidina fiha abada, kekal azab jasmani dan kekal juga azab rohani. Setelah selesai menyebutkan ancamannya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, lalu Allah menyebutkan pula anjuran supaya bertaubat untuk menjadi orang-orang yang baik agar memperoleh balasan yang baik dengan firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Ta'ala cerita antara bentuk-bentuk keburukan, maksiat, jahat-jahat, besar-besar ni, membunuh, berzina, kemudian syirik. Maka Allah Ta'ala pun anjurkan supaya orang-orang yang terlanjur ini supaya bertaubat menjadi orang yang baik. Kerana orang yang bertaubat ni dia akan memperolehi balasan ganjaran yang baik sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, ayat 70 ni kita akan bahaskan pada minggu depan. Sekadarnya pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sedikit sebanyak dapat memberikan faedah sebagai panduan pedoman dalam kehidupan kita. Dan hari ini tuan-tuan, sekarang ini musim-musim banjir ni kan, jadi kita perhatikanlah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara mara kita, mungkin ramai yang terjejas. Maka ini ruang pada kita sebenarnya untuk kita bantu mereka. Kan kalau dengar kawan-kawan ke saudara, anak saudara mara kita, berilah bantuan yang menurut kemampuan kita lah. Jangan jadi kodok-kod pakil pula kan. Kalau tak ada roto, kita berikan sumbangan tenaga. Memang mereka tu memang perlukan. Kalau semalam belah Bukit Rokan kan, balik banjir tahun ni, dulu Pantai Timur je. Semalam saya balik rumah mak saya sebenarnya Kenduri. Sepatutnya Sabtu saya ada keluar subuh